Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel. So, terima kasih siapa-siapa yang dah subscribe channel saya, dan mana yang baru jumpa channel ni, saya mohon anda subscribe channel saya dan like dan komen di bawah. Gitu kan. Terima kasih yang dah menonton video Misteri Jalan Raya 2, dan sekarang kita telah masuk ke tajuk yang baru, iaitu Misteri Seram Kampung. Nak tahu apa yang terjadi di dalam kisah misteri seram kampung ini? Sebelum kita ke cerita yang pertama, saya nak disclaimer awal dahulu. Barang siapa yang ada penyakit-penyakit kronik ataupun penyakit-penyakit yang boleh membahayakan diri anda, saya harap anda ambil langkah lain untuk mendengar, ataupun nak tengok tak apa, janji dengarlah. Sebab saya takut dalam video ini ada pelbagai elemen-elemen seram ataupun elemen-elemen yang boleh memeranjatkan diri anda. Mari kita lanjut ke cerita yang pertama. Okey, untuk cerita yang pertama ini, terjadi di salah satu tempat yang terkenal di Malaysia. Mesti korang semua tertanya-tanya kat mana kan? Iaitu terjadi di Perak. Tapi nama tempat dia tu tak boleh sebut lah, dia suruh rahsiakan. Saya terima cerita ini daripada Instagram yang menghantarkan cerita ini kepada saya, yang bernama Linda. Ya, Linda. Dia kata, Assalamualaikum Fitnas, saya ni Linda, berumur 23 tahun. Ketika kejadian seram ni menghantui diri saya berumur 18 tahun. Dan kejadian ini berlaku di kampung saya di Perak. Dekat kampung saya tu ada satu rumah tinggal yang sudah lama, dah hampir masuk tahun ni dah 22 tahun ditinggalkan. Tetapi orang kampung sering mendengar seolah-olah bunyi orang berjalan, orang berlari, orang bercakap dan orang mengemas rumah di lewat ketika waktu tengah malam. Lepas tu semua tertanya-tanya, kenapa rumah ni tengok dah kosong. Memang rumah kosong, kalau korang semua tahu mesti rumah kosong ni, rumah yang ditinggalkan, rumah dah usang. Tetapi diorang terdengar seperti ada orang yang ada tinggal di dalam rumah tu. Dan ketika kejadian ini berlaku, saya masa itu baru saja ambil keputusan SPM, dan saya duduk di kampung untuk menjaga nenek saya yang kurang sihat dan atuk saya yang kurang sihat. Dan pada malam tu, saya keluar dengan kawan saya. Nak pergi ke kedai. Dan kalau kami nak pergi ke kedai, kami akan lalu di depan rumah tersebut. Rumah tinggal yang dikatakan banyak dengar bunyi-bunyi misteri ataupun bunyi-bunyi mistik. Dan ketika kami hendak pergi kedai, kami akan lalu dan kami akan tengok rumah tu, tak ada apa-apa, cuma nampak rumah tu dah usang, ada sebelah rumah tu dah runtuh, dah jatuh. Ketika kami ingin pulang ke rumah masing-masing, kami mesti laluan itu sekali lagi. Dan apabila kami lalu di depan rumah yang sama, kawan saya ternampak ada seorang nenek tua yang sedang berdiri di tepi jendela. Siapa yang tak tahu, jendela itu adalah tingkap. Tepi jendela, dan sedang memandang ke arah kami. Dan apabila kami terlihat sahaja nenek itu, kami pun terperanjat. Macam mana rumah ni ada orang, sedangkan sedangkan rumah ni dah ditinggalkan 22 tahun masuk tahun ni. Nampak saya terus cerita, terus jadi gagap. Okey. Bila kami nampak, kami pun terperanjatlah, dan saya cakap dalam hati, macam mana ada orang rumah ni. Lepas tu apabila kami tengok pakaian makcik ni ataupun nenek ni, bila kami tengok, dia seolah-olah memakai kain di kepala dia, ditutupkan kepala dia. Dan apabila kami tengok betul-betul, alangkah terperanjatnya kami ternampak wajahnya yang begitu hodoh dan menakutkan. Bila kami tengok, kami ternampak wajahnya yang kedut seribu, dan mukanya yang menakutkan, seolah-olah sebelah mukanya itu dimakan oleh cacing.
Dan kami nampak dan kami terus lari daripada tempat tu dan tinggalkan tempat tersebut. Apabila kawan saya sudah balik ke rumahnya dan saya sudah sampai ke rumah saya ditegur oleh ibu saya. Sebab saya ni duduk, satu keluarga duduk kat kampung. Saya ditegur oleh ibu saya sebab ibu saya tengok muka saya apabila sampai saja kelihatan pucat dan menakutkan. Seolah-olah saya ni baru dikejar sesuatu dan ibu tanya, Linda, kau ni kenapa? Muka takut dia semacam dia pucat ni, kenapa ni? Lepas tu bila Linda ingin menerangkan, dia, mak, tadi, mak dia kata, tak apa, kau masuk dulu, letak barang kat dapur, ambil basuh bilik air, bersihkan badan, nanti cerita. Dan bila dia dah habis bersihkan badan apa semua, mak dia tanya, kau pergi kedai tadi dengan siapa? Oh, dengan nama samaran saya bagi sebab dia tak bagi, dia kata kawan dia, saya bagi nama samaran lain. Oh, pergi dengan Sofia tadi. Oh, pergi dengan Sofia. Iya ke? Asal mak Sofia ikut ke? Mak Sofia tak adalah. Tak adalah. Tapi mak kau balik tadi, ada orang tua lah ikut lah belakang kau. Mak ingatkan mak Sofia. Linda diam seketika. Dan Linda cuba ingat balik. Dia memang pergi kedai dia memang pergi kedai dia dengan kawannya Sofia. Dan ibu dia kata, tak ada, mungkin orang lain lah tu kot. Lepas tu bila sampai waktu dia nak tidur, apabila dia tidur saja, dia ternampak makcik ataupun nenek yang dia ternampak di rumah yang ditinggalkan itu hampir 22 tahun lah wujud di tepi jendela dia. Sebab dia kan kat kampung kan dia ada bilik, dia ada tingkap kan. But dia ni bukan rumah yang sekarang ni macam buka tingkap sliding ke, buka macam ni ke, ataupun buka macam ni ke. Dia tak, dia mana yang dulu yang kayu yang selak tu, buka. Itu yang orang kata, apabila dia kata malam tu nak dijadikan panas, dia buka tingkap dan kepala dia boleh nampak tingkap. Ketika dia nak tidur, nak pejamkan mata, dia ternampak sosok tubuh nenek yang dia nampak di rumah tinggal tadi menjelma di tingkap dia. Hanya dalam 5 ataupun 8 saat macam tu saja. Dia ternampak dalam keadaan dia nak terlena tu. Apabila dia nampak, dia buka saja mata, tengok benda itu tiba-tiba hilang di tempat kejadian. Lepas tu bila dia cerita dekat mak dia apa semua, rupanya baru dah dia tahu rumah yang ditinggalkan hampir 22 tahun tu, rupanya dekat rumah tu ada membela, ada satu kisah yang misteri yang tak dapat dirungkai. Ada yang mengatakan rumah itu didiami oleh satu makcik. Makcik ni dah berusia 70 tahun. Tetapi boleh mengurut orang, contoh urut apa semua, kata kalau orang bersalin ke, orang berpantang ke apa ke, boleh urut dalam 10 orang dalam masa sehari. Bayangkan kalau kita manusia normal umur 70 nak kalau kata 3 orang, 2 orang pun dah tak larat. Apatah lagi 10 orang, rasanya bengkok terus. Dia kata boleh urut orang dalam 10 orang dalam masa sehari, 15 orang. Lepas tu muka dia nampak cantik, nampak walaupun umur dah 70 tapi muka nampak macam anak dara apa semua. Lepas tu baru orang tahu apabila dia nak meninggal, dia ni tak ada waris. Dia tak ada anak, dia tak kahwin, dia tak ada apa. Dia tak ada waris. Apabila dia nak meninggal, orang datangkan baca Yasin apa semua. Dia dia seolah-olah orang kata macam meraung, seolah-olah diseksa dalam keadaan yang menakutkan, yang mengerikan. Suara dia pun bertukar garau apa semua. Dan apabila kata mak nenek ini meninggal dunia, rumah tu sering kali ternampak seolah-olah makcik yang meninggal ni masih ada di dalam rumah yang didiami.
Orang semua hairan, dan apabila dirungkaikan balik, mereka barulah terdapat tahu yang mak nenek ini membela saka belaannya. Dia siapa nak curi rumah dia akan nampak dia, siapa nak curi, contohlah siapa nak curi rumah dia, ada orang-orang akan nampak dia. Siapa nak curi benda-benda berharga dalam rumah dia, orang akan nampak dia seolah-olah tengah marah, menjelma. Dan dia kata benda itu tidak dapat dihalau kerana dia telah menjadi kata salah satu tempat ataupun salah satu kediaman, benda tu dah menetap di situ selama 22 tahun. Saya nak tanya anda, apakah yang anda akan buat ketika berada di dalam situasi lidah? Dan apakah yang anda akan buat jika anda ternampak makhluk tersebut? Itulah untuk kisah yang pertama. Saya harap anda semua terhibur dengan kisah yang pertama ini, dan anggaplah semua ini hanya sekadar hiburan sahaja. Yang tauladan kita simpan, dan yang syirik jangan dicari. Mari kita lanjut ke cerita yang kedua. Okey, untuk cerita yang kedua ini, kisah ini terjadi, yang ni best sikit. Kisah ini terjadi di kampung saya sendiri. Kisah ini terjadi pada tahun 2000. Kisah ini terjadi pada tahun 2000. Yes, tahun 2000. Dekat kampung saya ni ada satu orang yang bernama, saya panggil dia Tok Dolah. Tok Dolah, dan anaknya pun saya kenal, bapa saya pun kenal. Tok Dolah ni, rumah dia tidak pernah sekalipun mengalunkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, dan tidak pernah sekalipun sembayang dalam rumah tersebut, apatah lagi mengaji, dan apatah lagi mendengar suara-suara ataupun bacaan-bacaan ayat Quran. Dan apabila Allah Ta'ala ingin memanggil dia pulang ke rahmatullah, dia keadaan nazak. Apabila dalam keadaan nazak tu, dia tak dapat, seolah-olah dia tak dapat melepaskan nyawa dia. Dia tak dapat nak melepaskan nyawa dia, dia tak dapat nak keluar, seolah-olah tersangkut. Dan apabila imam kampung saya tersebut mengarahkan 2-3 orang untuk membuka atap, apabila buka sahaja betul-betul muka jenazah dan atap jenazah berhadapan, barulah dia pun pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Dan apabila ingin menguruskan menguruskan jenazah, pelbagai halangan ataupun dugaan yang hadir di dalam majlis tersebut. Ketika jenazah ingin dimandikan, apa semua, najis di punggung beliau tidak berhenti keluar. Apabila disumbatkan, apabila ditekan, keluarnya banyak. Tak tekan, keluarnya lagi banyak. Dan apabila kami semua dah mandikan jenazah, imam kata, kalau tidak dapat cara ini, kami terpaksa tutupkan punggungnya dengan kapas supaya tak nak najis mengalir. Kami nak keadaan jenazah ini bersih seolah-olah bayi yang baru lahir. Apabila nak dikafankan, kain kafan tersebut tidak cukup. Tarik di bahagian kepala, di bahagian kaki tidak cukup. Tarik di bahagian tengah, bahagian peha tak cukup. Banyak halangan yang menimpa kami ketika kami ingin menguruskan jenazah arwah Tok Dolah ini. Dan apabila kami dah habis, kami cuba baca apa semua, minta kemudahan dan minta doa kepada Allah SWT supaya permudahkan urusan kami ingin menguruskan jenazah ini. Dan apabila kami dah doa dan apa semua, apabila jenazah sampai sahaja di tanah perkuburan, bayangkan jenazah itu apabila nak diangkat keluar daripada van jenazah, seolah-olah
yang kami angkat ini adalah 30 beg simen. Seolah-olah maknanya ini disusun selama contohlah disusun di atas pengusung jenazah 30 beg, angkat seorang. Tak boleh, seberat-beratnya. Kami terpaksa dalam 15 orang ataupun 13 orang mengangkat jenazah arwah tersebut. Saya bukan nak buka aib, tapi ini kita boleh jadikan sebagai teladan. Dan apabila sampai di tengah perkuburan, kami pun letak dan imam pun suruh kami mengangkat tempat tutup usung jenazah, ingin kebumikan. Dan apabila kami ingin kebumikan, kami masuk, dah angkat, dah masukkan ke liang lahat dan kami tutup dengan papang liang lahat. Apabila kami nak mengambus, orang kata nak kambus tanah masuk ke dalam, kami terdengar seolah-olah bunyi tulang patah. Prak, prak, macam tu. Seolah-olah macam tulang kita patah kan bunyi kan. Seolah-olah banyak dah tu dalam liang lahat. Imam kata tak apa, ini adalah tauladan bagi kita. Teruskan. Kami pun kambus apa semua, kambuskan dalam satu tanah dan kami dah siapkan tanah, dah bacakan talqin, kami balik. Dan malam tu kami buat bacaan Yasin, majlis Yasin lah, sebab anaknya ada buat bacaan Yasin 3 hari 3 malam. Dan ketika kami sedang baca Yasin di rumah arwah tersebut, di pintu depan, macam tu kan, kita kalau kampung kan pintu pagar besar nak masuk, tapi pintu depan kan, pintu hadapan rumah kami buka. Semua dekat dalam rumah tu ternampak arwah kembali ke rumahnya. Dan sambil bercakap, korang buat apa dekat rumah aku ni? Dan macam seolah-olah kita orang nampak ni semua, seolah-olah yang balik itu arwah dalam keadaan berkafan. Dan sambil memandang ke arah kami semua, kami pun takut dan terus lompat keluar daripada rumah arwah tersebut. Bila kami lari lintang pukang, yang lari semua timur, selatan, barat, apa semua, tenggara, semua lari pulang ke rumah. Dan besok pagi ada yang mengatakan arwah sedang berlega-lega di kawasan perkampungan tersebut. Ada yang ternampak arwah yang sedang berjalan dalam keadaan berkafan. Ada yang ternampak arwah sedang mengetuk pintu rumah orang menggunakan kepala. Ada yang juga terdengar seolah-olah arwah ini memanggil namanya. Ada yang terdengar bermacam-macam bunyi yang misteri dan menakutkan. Apabila kami memanggil pakar-pakar dalam keadaan perubatan tersebut, kami pergi ke kubur arwah tersebut, tidak ada apa-apa yang misteri, tidak ada apa-apa yang mistik. Cuma kami dapat tahu apa yang terjadi oleh arwah Tok Dolah ni. Rupanya arwah Tok Dolah ini membela hantu raya. Dia membela untuk diri dia. Memang orang kata benda dah biasa dengar, tapi rupanya dia membela hantu raya ni. Dia kata orang kata benda ni boleh menyerupai tuan dia sendiri ataupun anak beranak dia yang lain. Apabila dia keluar, contoh ada orang niat nak mencuri, dia ada ladang, dia ada kebun, dia ada ladang kambing, ladang lembu apa semua. Bila orang nak mencuri, orang akan nampak dia berdiri dekat situ dalam keadaan marah, keadaan yang menakutkan. Dan apabila orang nampak, orang takkan jadilah nak mencuri kan. Sebab dah nampak, takkan ada orang nak mencuri. Terror kau, tengah-tengah ada orang nak mencuri. Aku pun nak belajar ilmu ni. Dan apabila dia nak mati, dia keadaan azab, Allah Ta'ala tunjukkan dekat kita semua, dia mati dalam keadaan azab dan dia pergi dalam keadaan yang menakutkan. Dan itulah untuk cerita yang kedua. Saya harap anda semua boleh ambil teladan dalam video yang kedua ni. Dan sebelum kita menutup gelanggang ataupun tirai Fitnah Studio, saya ingin nasihatkan kepada anda semua, walau apa-apa pun yang kita jumpa
janganlah kita ambil sebagai sesuatu, kita fikir sesuatu ini hanya tak ada benda, tak ada apa-apa yang terjadi pada diri kita. Tak tahu apa yang berada di dalam benda yang kita jumpa tu. Okey, saya nak bagi kata jaga diri, patuh SOP ditetapkan. Bab besok dekat Malaysia akan mulakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan 3.0, 1 Jun sehingga 14 Jun, dan saya harap anda semua duduk rumah. Kalau perkara tak penting jangan keluar, kalau yang penting baru kita keluar. Sama-sama kita putuskan rangkaian COVID-19 ini. Saya undurkan diri. Saya Fitness Studio. Assalamualaikum. I see you when I see you. Kita jumpa pada minggu depan. See you guys for the next video.